Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada sidang hadirin dan salam sejahtera juga kepada yang bukan Muslim. Jadi, saya perkenalkan dahulu diri saya. Saya Nur Umayyah selaku moderator anda pada hari ini. Jadi, Alhamdulillah dengan keizinan ilahi, kita dapat bersama-sama dalam forum kali ini, yang mana forum ini akan membincangkan mengenai idealisme, iaitu idealisme ini adalah satu perkara yang telah pun lama wujud daripada dahulu lagi, tetapi masyarakat pada masa sekarang, iaitu pada hari ini, masih lagi belum celik mengenai idealisme. Jadi saya menjemput ahli-ahli panel yang bukan biasa-biasa tetapi luar biasa, hebat-hebat belaka, iaitu yang pertama, panel kita yang pertama saudara Fahmi, dan yang panel kita yang kedua saudari Era Izzati, yang ketiga saudari Adibah, dan panel kita yang keempat saudari Putri Nurjannah, dan panel kita yang kelima iaitu saudari Nur Zahirah Tasnim. Okey, baik. Tanpa kita melengahkan masa, jadi saya menjemput saudara Fahmi untuk mengupas mengenai pengenalan kepada idealisme. Silakan saudara Fahmi. Terima kasih kepada saudari Umayyah. Okey, sekarang ni apa itu idealism? Idealism merupakan perkataan daripada bahasa Yunani yang bermaksud dia dibagi kepada kedua, iaitu ideal bermaksud idea dan ism pula bermaksud ajaran atau fahaman. Ialah idealism yang bermaksud idea, ajaran atau fahaman. Okey, falsafah idealism ni merupakan falsafah yang tertua sekali di dunia, bermula sejak zaman India Purba di timur dan zaman Plato di barat. Falsafah idealism ini memberikan penekanan yang penting kepada fikiran, jiwa dan kerohanian. So, boleh dikatakan yang falsafah idealism ni mau kepada keagamaan, benda yang kita percaya dalam fikiran kita. Okey, menurut Daly 1996, idealism mempercayai bahawa semua perkara yang dialami oleh fikiran adalah hasil pemikiran mutlak. Jadi, individu yang mempunyai aliran pemikiran idealism ini mau kepada keagamaan. Macam kita sekarang sebagai orang Islam, kita percaya kepada Tuhan yang Esa. Begitu juga dengan agama lain, Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya, yang mempercayai kewujudan Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Fahmi di atas perkongsian tadi mengenai pengenalan kepada idealisme. Baik, seterusnya saya serahkan kepada saudari Era Izzati, iaitu panel kita yang kedua, untuk mengupas mengenai kesan idealisme terhadap pendidikan. Silakan saudari Era Izzati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Soalannya kesan idealism terhadap pendidikan. Baik, kita lihat dari konteks pelajar ataupun murid. Idealism cenderung melihat murid sebagai individu yang mempunyai nilai-nilai moral. Oleh itu, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan lagi murid ini ke arah peribadi yang sempurna. Potensi intelektualnya pula dikembangkan bagi meningkatkan pengetahuan yang betul, dan potensi moral pula diasah supaya murid memiliki kepribadian yang unggul. Dari konteks guru pula, seperti yang kita ketahui, apabila di sekolah, gurulah yang menjadi contoh teladan kepada para pelajar sama ada dari segi intelektual maupun sosial. Menurut J. Donald Butler, guru yang ideal harus mempunyai kriteria seperti mewujudkan budaya dan realiti dalam diri pelajar, memahami ilmu tentang kepribadian manusia, mahir dalam proses pembelajaran, bijak bergaul dengan pelajar, meningkatkan semangat murid untuk belajar, sedar bahawa manfaat secara moral dilihat pada tujuan untuk menyempurnakan manusia, dan berupaya mengembangkan potensi generasi yang berikutnya. Oleh itu, idealism meletakkan guru sebagai individu yang berpotensi memberi ilmu dan pengajaran kepada murid. Seterusnya, tujuan pendidikan. Pendidikan idealism punya tujuan, iaitu mengubah peribadi ke arah ketuhanan, bersikap baik dan benar. Bremer menyatakan bahawa pendidikan adalah self-development of mind as spiritual substance. Pendidikan menekankan pada pengetahuan, iaitu transfer of knowledge kepada murid. Sekiranya murid mampu menguasai pelbagai ilmu pengetahuan, maka mereka tidak akan sukar menjalani kehidupan. Berbalik kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Era Izzati di atas perkongsian yang cukup bermanfaat sebentar saja tadi. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita lanjutkan lagi forum kita pada hari ini dengan membincangkan kesan idealisme terhadap negara, yang mana perkara ini akan dikupas oleh panel kita yang ketiga, iaitu saudari Adibah. Silakan.
Terima kasih kepada saudari moderator. Sekarang saya akan menerangkan pula kesan idealism kepada negara. Kesan idealism kepada negara ialah dapat melahirkan seorang pemimpin yang berkarisma dan mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik seperti adil, bertanggungjawab, berpandangan jauh dan sebagainya. Hal ini sangat relevan dengan aliran pemikiran idealism yang mementingkan keagamaan dan kerohanian yang kukuh dalam diri seseorang. Secara tidak langsung, kestabilan politik dapat dibentuk kerana negara berada di bawah pemerintahan seorang pemimpin yang mempunyai idealism yang tinggi. Rakyat juga dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Seterusnya, ia dapat menjalinkan hubungan diplomatik yang erat dengan negara luar. Ini kerana ajaran agama menuntut penganutnya saling bekerjasama, bertolak ansur dan bantu-membantu antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perselisihan faham, perlulah diselesaikan di meja rundingan. Sekian sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Adibah untuk maklumat berkenaan dengan kesan idealisme terhadap negara. Selain daripada itu, idealisme ini juga memberi kesan kepada sosial masyarakat. Ini akan dikongsikan oleh saudari Putri Nurjannah. Jadi baik, silakan saudari Putri. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Saya akan teruskan perisian saya iaitu kesan idealisme terhadap masyarakat. Jadi kesan ini boleh dibahagikan kepada positif dan juga negatif. Kesan yang positif adalah seperti yang kita tahu, idealisme merupakan satu falsafah yang mementingkan kerohanian, jiwa dan juga fikiran. Jadi kesan kepada masyarakat sekiranya ketiga-tiga kepentingan ini dapat disebabkan melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu, yang sejahtera dan aman kerana ketiga-tiganya seimbang dari segi jiwa, kerohanian dan juga fikiran, kerana mereka semua akan berfikir perkara yang sama, inginkan keharmonian. Jadi kesan yang negatif pula, sekiranya seseorang itu dia berat sebelah, dia hanya mementingkan kepada jiwa. Kita boleh tengok dalam kalangan remaja sendiri, dia boleh terpengaruh. Sekiranya dia ambil kepada jiwa sahaja, dia akan cepat terpengaruh dengan perkara yang lain. Contohnya seperti black metal. Kerana apa? Kerana mereka mahukan jiwanya tenang. Jadi mereka akan idealismekan perkara itu ke arah jiwa sahaja, tapi pemikiran dan juga kerohanian mereka hanya tipis. Jadi perkara ini harus diseimbangkan. Sekian daripada saya. Baik, terima kasih saudari Putri di atas perkongsian yang orang kata sangat memberi kesan terhadap diri supaya kita sebagai masyarakat kena celik mengenai idealisme. Jadi seterusnya saya menjemput panel kita yang kelima iaitu saudari Nur Zahirah Tasnim, yang mana beliau akan mengupas mengenai kelebihan dan juga kelemahan idealisme. Jadi silakan saudari Zahirah Tasnim. Dari segi kelebihan, falsafah idealisme ini merupakan satu falsafah yang berteraskan kesedaran intelek dan sistem berfikir secara rasional dan logik untuk mengenal pasti apa yang benar. Selain itu juga, falsafah idealisme ini mampu meningkatkan daya pemikiran dari segi menghasilkan idea yang bernas dan boleh diterima pakai. Namun, falsafah idealisme ini juga mempunyai kelemahan iaitu dari segi senjata utamanya iaitu logik. Logik merupakan satu alat untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh digunakan pada setiap kali atau dalam semua situasi. Dan idealisme ini juga bersifat stabil dan suka berubah. Ia juga mempunyai kurang berminat terhadap inovasi seperti fashion pakaian yang sering berubah, dan ia juga mempunyai anggapan terhadap nilai atau kebenaran yang kekal sepanjang masa. Dan akhir sekali,
Tokoh falsafah idealisme ini tidak berupaya untuk menjelaskan mengenai kepercayaan baru atau idea baru yang sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Zahirah Tasnim di atas perkongsian maklumat berkenaan dengan kelemahan dan juga kelebihan idealisme. Baik, seterusnya panel kita yang terakhir iaitu saudari Raja Aida Farwizah, yang mana beliau akan mengupas mengenai sumbangan idealisme terhadap perkembangan individu. Jadi tanpa saya menggunakan masa, saya menjemput saudari Raja Aida Farwizah. Silakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Okey, apabila bercakap tentang idealisme serta sumbangannya, perkara ini berkait rapat dengan pendidikan. Falsafah idealisme memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pendidikan. Idealisme berkait dengan konsep-konsep abadi seperti kebenaran, keindahan dan kemuliaan. Idealisme pada intinya adalah suatu penekanan pada gagasan pemikiran yang dijadikan sebagai dasar kepada hal-hal yang bersifat material. Pengaruh idealisme terhadap pemikiran dan pendidikan dapat dilihat dari lahirnya tokoh-tokoh seperti William T. Harris, iaitu seorang tokoh dalam pendidikan idealisme yang sangat berpengaruh di Amerika Syarikat. Jadi, apakah sumbangan idealisme ini terhadap pendidikan? Okey, ini implikasi falsafah pendidikan idealisme yang dapat disenaraikan adalah yang pertama, tujuannya adalah untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. Seterusnya adalah kurikulum pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan rasional dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Yang seterusnya lagi adalah anak didik bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan dasarnya. Dan yang terakhir, pendidik bertanggungjawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama dengan semua unsur yang ada di dalam alam ini. Jadi itu saja apa yang saya boleh katakan berkait dengan sumbangan idealisme ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Raja Aida Farwizah di atas perkongsian yang cukup menarik dan cukup rasa sebentar saja tadi. Maka dengan ini kita pun sampai di penghujung forum kita, sudah pun hampir habis. Jadi dapatlah saya simpulkan sedikit sebanyak daripada setiap panel kita bentangkan tadi, bahawasanya idealisme ini adalah satu pendapat, satu pandangan dan juga kepercayaan agama setiap individu, yang mana itu merupakan terletak pada diri individu itu sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat yang berbelang kaum, kita juga sebagai individu iaitu diri kita sendiri, perlu menghormati sesama kita walaupun kita berbeza kepercayaan, kita berbeza pendapat dan pandangan, namun kita masih lagi hidup dalam satu negara yang berbilang kaum namun bersatu hati. Bersatu hati. Jadi saya harap anda semua dapat menerapkan apa yang telah panel kita hujahkan tadi, dan saya juga berharap anda semua sentiasa mengeratkan hubungan silaturahim walaupun kita berbeza agama, berbeza pendapat dan juga kepercayaan. Jadi sekian sahaja daripada saya, Nur Umayyah, selaku moderator anda pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi hadir dan sertai forum kita pada hari ini. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada barisan panel yang cukup mantap dalam penghujahan mereka, dan saya sudahi dengan ucapan minta maaf anda terkasar bahasa, anda terguris hati dan anda saya tersasul tadi. Okay? Dan saya juga ucapkan terima kasih, stay safe kepada anda semua dalam, orang kata dalam norma baharu ini kan. Jadi
Saya mohon 10 jari meminta maaf untuk khilaf saya, dan yang datang itu, yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Jadi itu sahaja daripada saya. Bye. Assalamualaikum.